Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua. Okey, jadi semoga semuanya hari ini sihat-sihat, okey, ceria dan bersedia untuk belajar. Okey. Jadi apa yang kita nak buat hari ni? Okey, cikgu akan menerangkan tentang subtopik baru. Okey, jadi kalau awak buka buku teks awak, okey, hari tu kita berhenti sampai dekat kepentingan persekitaran selamat di tempat kerja. Okey, jadi awak dah tahu apa punca-punca kemalangan. Okey. Kemudian awak dah belajar apa kepentingan dia. Okey. Jadi untuk hari ni, okey, muka surat 18. Okey, kita nak sambung. Okey, muka surat 18. Baik, cikgu buka dulu slide ya. Kejap ya, cikgu tengok slide. Text form 5. So, page 18. Sekejap ya. Okey ya. So, saya akan share screen ya. Alright. Okey. Kita Okey, peraturan ni, okey saya ulang sikit. Okey, akta ni, okey, basically apa yang awak kena faham. Okey, kita ada akta keselamatan dan kesihatan pekerja OSHA. Okey. Dalam akta OSHA ni, okey, akta OSHA 1994, okey, ada 2 section. Okey. Ada 2 section, satu section 15, okey, iaitu akta yang mewajibkan majikan, okey, untuk memastikan keselamatan. Okey, jelas tak? Okey, cikgu ulang okey, dalam OSHA ni, okey, dalam OSHA kejap. Okey. So dalam OSHA ni, OSHA 1994 ni, okey, ada dalam akta OSHA 1994 ada 2 section. Okey, satu section 15 akta keselamatan dan section 15 lah, okey, yang awak kena tahu, dan juga section 24. Okey, section 15 ni dia mewajibkan majikan. Okey, section 24 ni adalah pada pekerja. Okey, kepada pekerja. Allahu Akbar. Okey. Okey. So, section 24, okey, dia adalah untuk pekerja. Section 15 adalah untuk majikan. So, yang ni awak, okey, kena faham lah, dan bila nak jawab nanti, awak boleh jelaskan. Okey, maksudnya kalau dia suruh beri, okey, apakah akta yang
keselamatan, okey, Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerja, jawapannya adalah OSHA 1994. Kalau dia kata berikan 2 section, okey. Okey, jadi kalau 2 section tu, section 15 dengan section 24. Section 15 untuk majikan, okey, maksudnya okey, dalam Akta 15 ni dia wajibkan majikan untuk pastikan keselamatan pekerja. Okey. Dan section 24 ni dia dah jelaskan bahawa pekerja ni pun wajib bertanggungjawab memberi perhatian. Okey, maksudnya dia pun kena alert dengan surrounding dia. Okey, kalau contohlah, okey, kalau lantai basah dia dah tulis, okey, beware ke apa, okey, tapi awak boleh berlari pula pada lantai basah tu. Okey, so maksudnya kesalahan tu bukan di pihak majikan, tapi di pihak pekerja itu sendiri. Okey, jadi dua section ni memainkan peranan. Contoh kalau majikan tak bertanggungjawab, okey, awak tercedera, so awak boleh gunakan akta ni untuk mengambil tindakan kepada majikan awak. Okey, kalau majikan pula teraniaya, okey, awak sengaja mendatangkan kecederaan supaya nak kenakan majikan awak, contohnya, okey, kita ada section 24 ni yang majikan boleh guna terhadap pekerja. Okey, ini penting Okey. Kemudian, okey, ni semua kita dah tengok. Okey. Jadi untuk hari ini, okey. Okey, kita dah masuk ergonomik dah. Okey, kemudian hari tu kita sampai sini kan? Okey. So kita nak sambung. Okey, ni dah lantai, ni dah. Okey. Okey, ni kepentingan persekitaran selamat di tempat kerja. Okey. Jadi sekarang, okey, punca kemalangan. Okey, punca kemalangan ni, okey, ada dua sebab. Okey, ada dua punca dia. Okey, pertama daripada kita sendiri dan juga persekitaran. Okey, ini kita dah bincang. Ini macam recap, okey. So, manusia, okey, maksudnya kalau manusia ni, okey, punca apa? Punca kecuaian, okey, sifat tidak prihatin, kesederhanaan, kesedaran, okey, kompetensi dari segi pengetahuan, kemahiran, sikap, okey, maksudnya, okey, manusia ni dari segi kemahuan pula, dari segi kemahiran dia, okey, dia tak tahu mengendalikan sesuatu mesin contohnya, okey, jadi bila dia tak tahu nak mengendalikan sesebuah peralatan, okey, sebab tu boleh datangkan kemalangan. Okey, kemudian kita ada keselamatan, okey, masalah peribadi, okey, masalah peribadi bawa pula di tempat kerja, jadi boleh mendatangkan kemalangan. Okey, lepas tu penyalahgunaan dadah dan alkohol, okey, datang, okey, dah lah dekat rumah ada masalah peribadi, lepas tu ambil pula dadah ataupun minum alkohol, okey, untuk hilangkan masalah, kemudian pergi ke kerja. Jadi salahlah dekat situ, okey. Kemudian tempoh masa kerja. Okey, kadang tempoh masa kerja yang lama ni badan kita tak boleh nak cope, okey, terlampau lama bekerja berdiri. Alright, kemudian tekanan daripada rakan sekerja ni pun satu masalah ya. Bekerja dengan environment yang awak dengan negatif. Okay, jadi bila environment negatif, dia mengganggu pemikiran awak dan ia boleh mengakibatkan awak cuai, okay, dalam bekerja. Okey, kemudian kita pergi persekitaran. Okey, surrounding kita lah. Okey, so persekitaran ni apa? Susun atur peralatan yang tidak lengkap, okey, yang tidak sesuai. Okey, susun atur peralatan dan kelengkapan yang tidak sesuai keadaan persekitaran tempat kerja yang berbahaya. Okey, ini lebih kepada majikan lah majikan kena pastikan, okey, susun atur peralatan okey, okey, ikut spek, okey. Kemudian persekitaran pun tak bolehlah yang berbahaya Okey, so persekitaran ni terbahagi pula kepada dua. Okey, satu mesin, satu fizikal. Okey, so mesin lah ni, okey, reka bentuk tidak sesuai. Contoh mesin tu, okey, pengadun roti contohnya kan, mesin besar tu, okey. So pengadun roti bila kita ketinggian dia
tidak berada pada ketinggian yang betul, okey, awak akan membuat kerja dalam keadaan yang berbahaya dan tidak selesa. Okey, nak kena um, so awak kena majikan kena pastikan semua ni okey, peralat penyenggaraan tidak dilakukan. Okey, contoh mesin lah, okey. Dah 2 tahun, 3 tahun guna, tahun kelima, okey. Dah langsung tak ada penyenggaraan, dia tak repair, dia tak check. Okey, so bahaya penggunaan mesin tidak disediakan. Okey, manual. Okey, sepatutnya pada mesin tu perlulah disertakan dengan satu manual supaya pekerja boleh semak, okey, boleh baca manual tu. Okey, kalau mereka tak tahu nak gunakan. Okey, kemudian kita ada fizikal pula. Okey, unit kerja yang tidak sesuai, suhu tidak selamat, udara pengaliran udara tidak mencukupi. Okey, contoh kalau dekat dalam dapur tu, okey, kena ada tingkap, okey, kena ada exhaust fan. Okey. So, last kali susun atur tempat kerja yang tidak sesuai. Okey. Alright, ni ergonomik di tempat kerja maksud, okey, kita dah terangkan hari tu. Okey. Ergonomik diambil daripada perkataan Greek iaitu ergon bermaksud manusia atau kerja dan nomoi bermaksud kajian. Okey. So ni awak boleh baca sendiri. Okey. Kita nak pergi pada kepentingan. Okey. Sekarang kita nak cerita pasal menilai beban, saiz dan risiko sebelum mengangkat objek. Okey. Okey apa pentingnya kita nak kena belajar tentang kenapa awak kena belajar tentang mengangkat objek ni? Okey. Dalam konteks pekerjaan, okey, dalam konteks pekerjaan, okey, saya stop dulu sharing. Okey dalam konteks pekerjaan, kita akan banyak mengangkat barang. Okey. Tak kiralah barang kecil ke, barang besar ke, okey, kita akan terdedah dengan kerja-kerja berat. Okey. Contohlah kalau awak kerja office pun kadang-kadang awak still kena tolong angkat-angkat barang, okey. So bila kita cerita pasal angkat barang ni, dia lebih kepada kita nak cerita tentang badan kita, postur badan kita. Okey. Jadi sekarang saya nak share skrin balik dengan korang. Okey. Share skrin tentang ni. Okey. Gambar ni. Okey. Sekarang kita nak cerita tentang postur kan? Kita nak cerita tentang beban. Okey. Kepentingan menilai beban, saiz, risiko sebelum mengangkat objek. Okay, kita nak masuk dah tajuk ni, muka surat 19, 20 ni. Okay, kita cerita pasal angkat-angkat barang lah. Okay. So, first kali kepentingan dia, saya nak awak semua sedar bahawa bila kita dekat tempat kerja, bila awak dah kerja nantilah, nak jaga postur badan ni sangat-sangatlah penting. Kita kena jaga postur badan kita ataupun badan kita ataupun tulang belakang kita. Jadi dia berkait rapat juga dengan pekerjaan yang kita lakukan. Sekarang kita tengok pada punca masalah postur badan. You all muda lagi. Masih lagi jauh lagi perjalanan korang. Jadi dekat sini cikgu nak tunjukkan apa punca masalah kepada postur badan. Maybe you all akan cakap you all tak kisah ke ataupun you tak nampak pun kepentingan masalah postur badan ni. Sebenarnya untuk kita, especially kita lah perempuan, long term, bila postur badan kita ada masalah postur badan kita, banyak masalah-masalah lain yang akan awak hadapi nanti. Sebab mungkin satu hari you all pun akan usia semakin meningkat. Lepas tu kalau you all berumah tangga pun nanti, postur badan ni sangat penting lah. Jom, so sekarang kita tengok apa masalah yang biasanya kita perempuan mudah kena akibat dia daripada
keakibat. Okey, punca-punca okey yang boleh memberi masalah pada postur badan kita. Okey, pertama, kasut yang tidak sesuai. Okey. So, kasut yang tidak sesuai ni. Alright. Okey, kasut yang tidak sesuai ni biasanya kita kaitkan dengan kasut tumit tinggi. Okey, so sebenarnya kasut tumit tinggi ni dia ada jenis yang halus kan. Jenis yang pergi macam wedges, okey banyaklah. Tapi kebanyakan kasut-kasut ni, kasut tinggi especially dia tidak sesuai untuk postur badan kita. Okey, kenapa? Okey, bila kita pakai kasut tinggi, berat badan kita tu ditampung oleh kaki kita kan? Jadi lama kelamaan kalau awak pakai sekali dua nak pergi kenduri tu tak apalah, tapi kalau long term awak pakai kasut betul-betul yang tinggi yang tinggi tau. Dia boleh mendatangkan masalah postur badan, tulang belakang. Okey, kedua, amalan hidup yang tidak aktif. Okey, maksudnya awak asyik baring saja, dia tunjuk gambar cushion tu kan. Duduk baring je, asyik tengok Korea. Lepas tu and then you duduk, you baring berjam-jam ataupun duduk berjam-jam dekat sofa, okey. So you tidak aktif, tak ada bersenam, okey, tak ada regangan, okey. So itu pun boleh buat postur badan. You all cuba duduk dekat sofa korang dekat rumah. Kadang-kadang kita macam ni kan, ke bawah kan. Okey. So itu boleh membuatkan postur badan kita tidak betul. Okey, teknik mengangkat barang yang salah. Okey, itu yang kita nak belajar nanti. Okey, obesity. Okey, bila kita berat badan kita terlampau melebihi, okey, melebihi daripada kita punya ketinggian. Okey, over lah maksudnya berat badan yang terlampau terlampau berat, okey, itu pun boleh mendatangkan masalah kepada postur badan. Okey, pakaian beg. Ini you all sekarang. Bukan sekarang lah, tahun lepas kan. Sekarang duduk rumah. Okey, tapi okey, pakai beg. You all pakai beg sekolah. Okey, korang pakai beg sekolah, sebaik-baiknya beg sekolah yang beg galas tu, backpack. Okey, bukan beg sling. Okey, kadang-kadang ada kan trend kan, pelajar dia suka bawa beg yang laki pun ada, saya pernah tengok. Okey, dia suka bawa beg yang pakai beg, you know, apa panggil beg tu beg yang boleh sangkut kan, macam handbag. Okay, so beg yang sangkut dekat sini, kalau you all bawa buku-buku, okay, sekejap tak puas hati. Okay, contohlah kan ada kan, anak budak ni saya pelik, dia bawa buku apa tah kalau beg dia cuma besar ni kan. Okay, so you all pakai dekat sini. Okay, you all pakai, lepas tu cuba bayangkan pemakaian macam ni dengan awak letak beban dalam beg awak ni. Okay, awak pakai selama setahun. So macam mana dengan postur badan? So hari-hari postur badan, okay, awak akan tanpa awak sedari, okay, awak akan menyengit ke sebelah. Awak tak sedar benda ni, okay, tapi nanti bila kalau you all buat sendiri, macam kalau kita pergi treatment ke, kalau kita dah sakit belakang kan, nanti tu doktor tu akan suruh kita berdiri tegak, okay, kemudian you all boleh, nanti doktor boleh nampak dekat situ yang sebenarnya awak, postur badan awak dah menyengit dah, okay, awak dah tak boleh tegak. Okay, so faktor pemakaian beg, okay, kalau awak bawa beg sekolah, elakkan yang pakai untuk yang galas macam ni, yang galas macam ni. Okey, sebab beban dia tu hanya pada sebelah. Okey, tapi kalau you all pakai backpack, you all pakai backpack, bila you galas, aduh, so nak pakai backpack ni pun, dia ada, you all kena make sure juga, pakai backpack, tinggi dia tu, pastikan belakang ni, awak pakai dalam keadaan selesa, bukannya dia meloyot ke belakang. Dia, dia bukan dekat bawah bahagian punggung awak, terlampau jauh ke belakang, Jadi itu cara pakai beg yang salah, beban tu dia kena betul-betul dekat atas, kemudian ketatkan. Kalau you all perasan, kalau you all pakai beg, tak tahu siapa-siapa ada beg hiking kan? Kalau macam beg hiking tu,
Okay, dia sangat-sangat selesa bila kita pakai dengan betul. Maksudnya bila awak bawa beban pun, beban barang, okay, tapi beg tu awak pakai dengan betul. Okay, siap ada strap lagi. Strap sini kan ada beg sekolah pun yang strap. Okay, strap di bahagian sini. So dia dapat okay, membantu awak dalam membawa beg badan yang berat dan pada masa yang sama, okay, dia tak menyakitkan badan awak. Dia tak memberikan kesan pada badan awak kalau awak pakai dalam masa yang lama. Okey, so pemakaian beg sangat penting. Okey, so sepatutnya daripada darjah satu lagi, okey, tengok adik-adik kalau beg berat, okey, make sure pemakaian beg tu betul. Beli beg yang betul, jangan beli beg sebab dia cantik. Okey, you all pun samalah kalau belum beli beg. Tak payah beli beg lah sebab kita tak tahu COVID sampai bila kan. Okey, kemudian diet yang tidak sihat, of course lah. Okey, awak makan benda-benda yang banyak-banyak makanan yang tidak sihat. Ergonomik, yang ni yang kita cerita ni. Okey, ergonomik yang tidak betul. Okey, please korang bila korang belajar kan, kena cari you kena jaga postur badan sebab kalau baru form 5, okey, awak baca dalam keadaan macam ni, okey, ataupun you duduk dengan macam ni, okey, postur badan ni sekarang memanglah awak tak ada rasa sakit pinggang sebab you all muda lagi, okey. Bila sampai at one age tu, okey, sakit dekat awak punya belakang ni memang nanti akan membawa pada masalah-masalah lain lah okey. Faktor genetik, okey, itu sebab genetik lah, okey. Alright, so habis cerita tentang info lah untuk awak ni punca masalah postur, okey. Kita nak cerita tentang teknik mengangkat barang ni sekejap lagi, okey. So saya tutup yang tu, okey, ada lagi satu ni yang saya nak share. Gambar ni supaya awak faham, okey, cara kerja selamat. Okey, so cara kerja selamat, okey, angkat barang, okey, nampak tak? Okey, cara mengangkat barang, okey, kadang-kadang kita rasa kita tak nak minta pertolongan orang. Okey, kita nak angkat barang sendiri. Okey, so bila awak angkat barang yang besar dan berat, awak tengok postur badan, okey, pinggang awak. Okey, so ini salah. Okay. Kemudian kita angkat cara yang betul. Okey, bila berdua, okey, tengok bila berdua, boleh conteng tak kat sini? Boleh conteng? Alamak, kecil pula. Nak undo? Tak boleh. Hai, okay. Okay, alright. So, awak tengok postur badan, okay, macam ni dengan ni. So, postur badan dia straight. Okay, kemudian cara menulis, okay, dekat kaunter. Okay, macam ni selalu kan, korang kena kan, dekat sekolah, betul tak? Kan cikgu letak meja, lepas tu korang jalan, korang nak daftar, korang kena bongkok dan daftar, betul tak? Yang tu cara yang salah. Okey, lepas ni bolehlah awak cakap cikgu ni tak bagus untuk postur badan. Okey. Okey, ni cara yang betul. Tengok dia punya kedudukan dia. Okey, straight. Kemudian ni, korang lah ni. Okey, tengah belajar ni kan. Okey, cara duduk awak tengok. Postur badan ni dengan postur badan ni. Okey. So, awak sekarang macam mana awak belajar? Okay, awak kena check balik kedudukan kerusi awak Sebab kalau kerusi yang jenis macam ni, okay, kalau kerusi yang jenis macam ni, dia boleh turunkan dan naikkan. Yang tu bagus. So kalau meja you all takat ni, okay, bila you menulis, you rasa yang you membongkok. Okay, so you boleh adjust kerusi tu supaya ke bawah so that you lebih selesa untuk belajar. Okay, korang nak belajar ni lama tau. Okay, sekarang form 5, lepas tu nanti nak sambung lagi belajar insyaAllah kan. Kalau ada yang nak sambung. Okay, jadi pastikan awak pentingkan, okey, jaga kedudukan postur badan awak. Okey, lepas tu ni cara angkat barang daripada bawah. Okey, awak nak angkat barang banyak. Okey, so you bongkok dan angkat barang. Itu salah. Okey, so dia tunjukkan dalam gambar ni. Okey, dia tunjukkan safe itu. Okey. Okey, so yang ditunjukkan adalah menggunakan troli. Okey, itu cara yang betul lah yang dapat mengurangkan beban, okey, ketika mengangkat barang. Alright. Okey, so
Okey. Korang dengar tak suara cikgu? Korang dengar tak suara cikgu? Mic cikgu ni, mic cikgu ni bising tak? Tak ada bunyi apa-apa Okey. Alright. So kita sambung. Sekarang kita nak pergi kepada muka surat itulah 19 tu tadi. Okey, so cikgu akan share screen semula. Okey, kita nak tengok buku teks. Okey, siapa ada buku teks boleh tengok buku teks Mana buku teks ni hilang dah. Sains rumah tangga. Okey. Now kita cerita tentang kepentingan menilai beban, saiz dan risiko sebelum mengangkat objek. Sebelum awak nak angkat objek tu, okey, macam mana awak nak kepentingan kenapa kita nak menilai objek tu? Okey, nak angkat ni. Okey, sebelum kita nak angkat, kita nak nilai, kita kena nilai beban, saiz dan risiko sebelum kita angkat. Okey, so kepentingan dia ada dekat sini. Okey, yang ni awak kena yang ni penting. Okay, kenapa penting? Sebab dalam standard pembelajaran, okay, dekat sebelah ni, okay, dia ada tulis dekat sini. Menerangkan kepentingan menilai beban. Ni maksudnya apa yang awak perlu, apa yang awak boleh, harus pandai buat lepas kita belajar. Okay, jadi untuk tajuk ni menerangkan kepentingan, okay, menilai risiko, okay, menilai beban, saiz dan risiko sebelum mengangkat objek. Okay, kemudian mempertimbangkan aspek pergerakan sebelum mengangkat objek dan memindahkan objek. Okay, keadaan dan bentuk beban, menilai berat beban, jarak lokasi, okay, keperluan bantuan dan menilai risiko. Okay, kita pergi satu-satu. Okay, first kali kita tengok ni kepentingan menilai beban, saiz dan risiko sebelum mengangkat objek. Sebelum kita angkat, kita kena nilai dulu. Okay, semua aspek ni sebelum kita mengangkat objek sebab pertamanya kita nak kurangkan risiko kecederaan dan kemalangan. Kita nak elakkan kemalangan. Itu satu. Okay, korang faham tak ni? Maksudnya sebelum nak angkat barang tu kan, depan mata awak ada kotak banyak. Sebelum awak nak angkat kotak tu, awak nilai dulu. Apa kandungan kotak ni? Okay, kalau aku angkat, adakah ada tak risiko kalau aku angkat barang ni? Okay, so inilah pertama kita nak kurangkan kecederaan. Kedua, kita nak meningkatkan produktiviti kerja. Kita nak kerja kita smooth. Kita nak buat kerja dengan produktif. Okay, maksudnya kalau nak angkat kotak tu, kita nak angkat banyak. Nak bagi settle kerja lah. Okay. Kemudian, meningkatkan kecekapan dan keselesaan pergerakan. Okay, kita nak angkat barang tu, nak angkat beban tu, kita nak selesa dan kerja kita tu cekap. Okay, kita tak nak buat kerja yang menyakitkan badan. Lepas tu, dah lah kerja, orang kata work smart kan, korang pernah dengar kan? Okay, kita nak angkat barang. Macam mana nak angkat barang tu supaya kerja aku settle cepat? Okay, so meningkatkan kecekapan dan keselesaan pergerakan, menjamin kesihatan postur badan. Again, saya tekankan kita perempuan kena jaga badan. Okay, generalnya kita kena jaga badan lah. Okay, jadi postur badan adalah satu perkara yang kita kena jaga. Okay, kemudian menjimatkan tenaga dan mengurangkan keletihan. Okay, again, work smart. Kita nak siapkan kerja. Okay, kita kena fikir cara yang boleh menjimatkan tenaga, tak menyusahkan badan, tak menyakitkan badan, tak meletihkan badan. Okey. Kemudian last sekali, membantu melancarkan peredaran darah. Okey. Badan kita lah. Okey. Kalau kita tiada risiko, cara kita angkat betul, dia boleh bantu melancarkan peredaran darah. Okey, next kita pergi. Aspek pergerakan sebelum mengangkat dan memindahkan objek. Sebelum kita nak angkat, okay, cara mengangkat dan memindahkan objek. Okay, terdapat beberapa panduan yang perlu dititik beratkan sebelum mengangkat dan memindahkan objek. Okay, so pertama dia suruh korang fikir dulu. Okay, nampak kotak besar, fikir dulu. Okay, apa isi dia? Okay, kalau aku angkat, jatuh tak? Okay, fikir dulu. Okay, berat dia, okay, beban dia. Kan macam selalu kan, cikgu-cikgu minta tolong kan. Tolong pelajar, tolong angkat ni pelajar. Lepas tu korang pun, okay, angkat je lah. Okay, tapi lepas ni, okay, apa saja yang awak nak angkat, okay, awak kena fikir dulu. Berat tak benda ni? Okay, okay,
just sharing dengan korang dulu, bukan dulu, cikgu pun masa macam umur-umur yang lebih muda kan, kita tak rasa sakit. Jadi kita rasa kita ni okey, kuat, okey. Tapi bila dah melahirkan anak yang pertama, okey, badan dah tak kuat macam sebelum melahirkan anak, okey. Jadi bila nak angkat-angkat barang ni, sebab tu ramai cikgu-cikgu yang kena lebih berjaga-jaga, okey. Okey, maksudnya dah tak boleh dah nak angkat barang-barang yang berat. Sebab apa? Sebab berkaitan dengan badan lah. Okey, tentang peranakan, okey, banyak faktor. Okey, jadi sebab itulah pentingnya you all ni, okey, yang masih lagi muda-muda ni daripada awal, okey, jangan bila nak angkat barang, okey, you all yang especially yang berat, okey, kita buat seorang-seorang. Macam tu tak boleh. Sebab tu cikgu minta bantuan you all. Okey, sebab you all ramai. Okey, dan boleh angkat bersama-sama. Tapi jangan angkat benda barang berat seorang-seorang. Okey, so first fikir dulu. Okey, kedua, angkat objek dengan menggunakan postur badan yang betul. Okey, kena angkat dengan cara yang betul, berdiri pada posisi yang stabil. Okey, nanti kita tengoklah macam mana. Kemudian pegang objek dengan cara yang betul untuk mengelakkan kecederaan. Nak pegang tu pun, okey, pegang dengan betul. Okey, lepas tu pastikan objek rapat dengan tubuh. Okey, so you nak pegang sekejap okey, so nak pegang, okey, nak pegang barang. Okey, pastikan dia kata tadi pastikan objek rapat dengan tubuh badan. So kalau barang berat you angkat, pastikan you pegang tu dekat dengan badan dengan kedudukan yang betul. Okey. Kenal pasti keupayaan tubuh badan. Ini penting. Okey. Kenal pasti awak boleh angkat ke tak boleh angkat. Kalau tak boleh angkat, cakap je tak boleh angkat. Okey, jangan paksa badan. Itu termasuk saya lah sendiri. Okey, kalau macam cikgu-cikgu kadang kena angkat kerusi lah, kena kemas dewan lah dan sebagainya. Bukan kadang-kadang, memang pun, okey, kita stack kerusi kan. Stack kerusi daripada lepas mesyuarat tu kita nak susun balik, nak angkat balik kerusi pergi ke atas dewan kan. Dewan nak simpan dalam store tu. So semua cikgu-cikgu ni okey, faham lah, memang faham ada yang tak boleh. Okey, kadang cikgu saya sendiri kita nak buat kerja cepat kan. Jadi bila stack kerusi tu, okey, kita tolak kerusi tu pun kadang-kadang terfikir, alamak, tak boleh ni, okey. Aku kena jaga-jaga ni, tak boleh beria sangat bekerja sebab faktor, okey, banyak faktor yang kita kena fikirkan. Mungkin tak jadi masa tu, tak terus sakit macam you tak terus rasa sakit di bahagian belakang ataupun di kaki ke mana-mana lah Tak rasa sakit di waktu itu. Jadi awak tak sedar. Okey, so benda ni kena beringat. Okey, nak angkat barang ni kita kena beringat, okey. Nombor 4, letakkan objek pada posisi yang betul sebelum mengubah posisi badan yang lain. Okey, masa nak letak tu lah. Okey, nak letak tu pun dia ada cara dia. Okey, terdapat 5 postur bahagian badan yang perlu diberi perhatian. Okey, ini gambar dia tunjukkan cara postur mengangkat objek. Okey, so yang awak kena 5 bahagian badan yang penting lah yang awak kena jaga. Bahu, lengan, kepala, leher, tangan, pergelangan tangan, belakang badan, kaki. Basically semualah. Okay, semua penting. Okay. So, gambar ni awak boleh tengok. Cara nak angkat beban, okay, daripada lantai. Okay, awak tengok Pegang objek. Okay, tengok cara dia duduk. Okay. Kemudian nak angkat tu dia bangun Dia bangun. Bukannya awak berdiri, kan ramai budak selalu buat. Okay, dia just berdiri, lepas tu dia terus bongkok je dan dia ambil barang. Tak boleh. You kena squat down dan angkat barang. Okay, lepas tu inilah, okay, pastikan tinggi objek tidak melepasi garis mata. Memanglah, sebab kalau you angkat barang tu tutup you punya mata, tak nampak lah kan. Okay, lepas tu ni kalau yang berat, okay, kita minta bantuan. Alright. Okey, so terdapat 5 aspek yang perlu dipatuhi untuk memaksimalkan keupayaan dan meningkatkan produktiviti kerja. Okey, aspek. Okey, maksudnya sebelum awak mengangkat barang tu, okey, dia ada aspek yang awak kena pertimbangkan. Okey,
pertama keadaan dan bentuk beban. Besar, okey, mula-mula kan, besar tak barang tu? Okey, berat tak? Okey, so tengok dari segi dari segi keadaan barang tu, dari segi bentuk, saiz dan berat dia, okey, awak kena ambil kira lah berat ke, ringan ke. Kedua, nak menilai berat beban. Okey, menggunakan penimbang yang sesuai. Maksudnya kita nak tengok dia berat berat macam manalah, tapi kita biasa tak buat kan. Ini aspek yang awak perlu tahulah. Kemudian jarak dan lokasi. Itu yes. Kadang-kadang cikgu pernah minta tolong angkat barang daripada bengkel sampai ke dewan. Contoh, pernah Jadi nak menilai berat beban tu boleh angkat barang. Okey, berat-berat. Memang cikgu buat, kita semua pernah tolong angkat barang kan. Cuma kita kalau berat jangan angkat seorang. Itu je. Okey. Kemudian lokasi, kalau lokasi jauh janganlah kita kena perlukan alatan lah, okey, yang beroda contohnya untuk mengalihkan barang tu. Okey, kemudian keperluan bantuan, maksudnya contoh dia dah bagi troli, okey, ataupun alat bantuan beroda, tangga. Dan last sekali kita nilai risiko, okey. Stabil tak barang tu? Okey, ketinggian, permukaan lantai, okey, bentuk beban barang, okey. Jadi ini basically adalah bila awak nak angkat barang, okey, awak fikir aspek ni, selamat tak? Okey, ada tak? Okey, berat ke tidak? Jarak dia, kalau jarak dia jauh, pakai alatan, okey, bantuan. Alright, so postur badan yang betul semasa mengangkat dan memindahkan objek. Okey, so panduan postur badan. Okey. So kalau untuk tajuk ni sepatutnya awak tunjukkan cara postur mengangkat barang yang betul lah. Okey. So itu praktikal. Okey. So tak apa, kita tengok dekat sini. Okey, panduan postur badan. Okey. Keupayaan. Okey, ini pun tak pernah ditanya pun sebenarnya Okey, jadi cukuplah memadai awak tahu Okey, bahagian telinga, bahu punggung, okey, berada di satu garis lurus melalui pusat graviti, keupayaan bentuk untuk mencapai membengkokkan diri. Okey, ini kan seriously you all baca saja. Okey, untuk pengetahuan. Okey, tengok wanita dan lelaki. Okey, tahap beban maksimum para siku ialah okey, ini maksudnya okey, berat keupayaan berat beban yang boleh ditampung oleh tubuh. Okey, awak tengok. Okey, dia ada perbezaan lah antara wanita dengan lelaki. Okey. So, mana korang? Okey, korang sekejap sekejap tau. Sekejap je. Sekejap. Okey. Sorry. Okey. So, tengok ini adalah berat beban yang boleh ditampung oleh tubuh. Okey, lelaki dengan perempuan, of course lah. Perempuan jangan angkat benda-benda berat. Okey, lelaki dia bolehlah angkat yang berat. Dan tengok pada berat barang tu sendiri. Okey, macam mana cara awak nak angkat dia. Okey. Next. Okey, ini sekadar baca yang tadi tu Alright, langkah okey, ini langkah efektif pencegahan kemalangan. Okey, kita nak tengok tanggungjawab majikan dengan tanggungjawab pekerja. Okey. So, ni rumusan dia lebih kepada rumusan. Langkah okey, kita tengok majikan. Okey. Tanggungjawab majikan menubuhkan jawatan kuasa bagi memantau tahap keselamatan dan kebersihan yang diamalkan oleh pekerja serta membuat pemeriksaan peralatan. Okey, dari segi majikan ni, kalau awak pun nanti awak jadi bos kan, ataupun awak bos lah, okey, awak kena pastikan awak periksa peralatan. Okey, ini tanggungjawab awak lah. Okey, so majikan ni peranan dia periksa peralatan, bekalkan alat perlindungan diri yang sesuai, melaporkan sebarang kemalangan dan penyakit kepada pihak yang telah dipertanggungjawabkan. Okey, contohlah COVID. Okey, COVID. Okey, majikan tak boleh sorok. Okey, kalau ada yang positif COVID, okey, majikan ni wajib kena beritahu kepada pihak yang dipertanggungjawabkan. Contoh macam KKM. Okey, kita kena bagi tahu supaya
mereka maklum dan kalau kes COVID, okey, kita dapat membersihkan tempat tu, okey, mengikut SOP dan sebagainya lah. Okey. Lepas tu melantik pegawai yang kompetent untuk bertindak sebagai pegawai keselamatan dan kesihatan. Maksudnya adalah orang yang memastikan keselamatan pekerja ni. Dia ada orang yang bertanggungjawab. Macam korang dalam kelas kan. Ada AJK kebersihan, ada AJK keselamatan, ada orang yang boleh pantau benda ni. Okay, so majikan dia kena buat tu. Okay. Lepas tu menyediakan tempat khas kepada pekerja seperti bilik rehat, pantry dan bilik rawatan kepada pekerja. Okay, majikan ni dia kena benda ni macam keperluan asas kepada pekerja tau. Okay, kena ada bilik untuk diorang rehat, kena ada pantry. Okay, pantry tu apa? Pantry tu satu ruangan untuk kita buat air kopi. Okay, ada yang kita boleh makan dekat situ. Okay, maksudnya area untuk berehat lah. Biasa pantry ni sekali dekat satu tempat dengan yang awak boleh berehat juga. Okay, kemudian dan bilik rawatan kepada pekerjaan. Okay, kalau berlakunya kemalangan, dia kena sedia satu bilik rawatan yang dalam tu ada peralatan atau kemudahan untuk kalau orang tu mengalami kecederaan lah. Okay, macam ubat-ubatan, okay, apa lagi? Ya, benda-benda yang berkaitan. Lepas tu, menyediakan kit pertolongan cemas. Okay, wajib. Majikan kena make sure okay, ada kit pertolongan cemas tu di tempat kerja. Okay, supaya diorang bila berlaku kecederaan atau kemalangan, dia boleh ada bahan untuk membantu. Okey. Okey, ini tanggungjawab pekerja. Senang pekerja, sikit je. Okey, mematuhi arahan dan peraturan. Okey, kalau majikan dah tetapkan peraturan, kita kena ikut. Okey, kemudian menggunakan pakaian perlindungan diri. Okey, majikan dah bagi kita uniform atau pakaian ke, contohlah apron, glove. Okey, so kita kena pakailah. Okey, kita kenalah ikut panduan dan arahan majikan. Lepas tu melaporkan keadaan yang tidak selamat, kecederaan dan kemalangan kepada pihak pengurusan. Okay, kalau berlaku, kena report. Okay, jangan diam. Okay, alright. So itu sahaja. Okay, untuk tanggungjawab majikan dan pekerja. Okay, langkah efektif kita stop dekat sini. Alright, korang okay lagi? Ada kat sana ke? Masih. Okay, Ada. Alright, now kita nak pergi pada soalan. Okay, sekarang cikgu nak korang semua buka buku latihan korang. Kita nak bincangkan terus dan korang catat okay, pembetulan yang apa yang korang kena buat okay, tentang soalan yang minggu lepas yang cikgu bagi tu. Okay, so sekejap, share, dah stop sharing Okay, so semua dah buka buku latihan? Dah. Okay, dah sedia pen, pensel. Okay, sekarang cikgu nak buka dulu korang punya jawapan hari tu. Jamboard. Manakah? Sekejap korang ya. Korang, cikgu nak tanya satu benda lah. Cikgu cakap laju tak? Cikgu explain dekat dalam ni laju tak? Tak. Tak, okey kalau cikgu laju beritahu cikgu ni itulah nak cepat. Okey. So, saya share semula skrin. Okey. Okey. Ini soalan yang korang jawab hari tu. Okey, so saya baca balik soalan. Kalau boleh saya nak awak salin balik soalan ini sekejap lagi. Okey, salin soalan kemudian awak tuliskan jawapan yang betul. Okey, sebab saya dah semak jawapan korang. Okey, dan jawapan korang, cara menjawab tu salah. Okey, so dapur Encik Ahmad. Okey, dia
soalan SPM lebih kurang macam ni Okay, maksudnya dia akan bagi gambar, dia akan bagi situasi. Alright, dapur Encik Ahmad telah mendapat teguran dari pihak berkuasa kerana didapati tidak memenuhi aspek keselamatan yang boleh menyebabkan kemalangan. Okay. Kejap. Mama ada kerja. Tak boleh minta apa-apa. Game ke phone ke tak boleh, okey? Bukanlah, biar aku mandi. Okey, dah. Habis buat kerja tapi tunggu kakak. Tapi pakai baju siap dia. Cuma ayah suruh. Okey. Okey, sorry tadi. Okey, so dalam situasi ni, dia bagi nama dapur Encik Ahmad. So, first thing yang you all kena buat, you all kena garis dapur Encik Ahmad. Okay. Setiap jawapan awak kena kaitkan dengan Encik Ahmad ni. Ingat benda ni Okay. Kalau jawapan bahagian B, untuk cara jawab bahagian B dalam SPM, jawapan mesti ada kaitan dengan situasi atau cerita yang diberi. Okay. So, highlightkan dapur Encik Ahmad. Okay. Encik Ahmad telah mendapat teguran. Okay, so kita tengok gambar darjah 1. Okay, dapur Cik Ahmad ni. Okay, banyak benda yang awak boleh kenal pasti kan. Okay, so sekarang terangkan punca yang boleh menyebabkan kemalangan di dapur itu dari aspek persekitaran. Okay, so bila korang buka buku teks, okay, dalam buku teks, jawapan point dia tu semua ada dalam buku teks lah. Okay, cara awak nak terangkan tu. Okay, yang akan berbeza. Alright. So, soalan pertama terangkan punca. Dia suruh terangkan je. 6 markah. Terang, bukan huraikan. Contoh, terangkan. Terangkan tu maksudnya lantai, awak nampak lantai ni basah kan? Okay, jadi lantai yang basah, okay, awak tak perlu ceritakan akibat dia. Contoh, untuk jawapan ayat macam ni lantai yang basah akan menyebabkan pekerja Encik Ahmad cedera, jatuh, okey, atau mengalami kecederaan. Okey, tak perlu pun. Okey, sebab dia suruh terangkan punca. Okey. Kejap, saya tengok jawapan kejap Okey, yang kedua, nyatakan kepentingan persekitaran selamat di tempat kerja. Ni lagilah senang, okey, direct dalam buku 4 markah. Okey. So, kita tengok jawapan korang. Okey, sekarang you all nampak tak korang punya jawapan yang cikgu share ni? Nampak. Nampak Alright, so kita tengok satu-satu Okey, ini jawapan yang korang bagi. Okey. Awak tengok Nur Fadilah. Okey, dia jawab pastikan susun atau perabot tidak menghalang laluan kecemasan. Okey. Soalan satu ni dia tanya terangkan punca. Apa punca dia? Okey, yang awak bagi ni adalah cara mengatasi. So itu dah salah. Okey, pastikan tengok ayat. Pastikan peralatan, kedudukan dapur gas, ketuha perlu sesuai. Okey. So ayat-ayat ni, okey, dah salah cara jawab. Okey? Okey lagi. Okey. Hilikia, pemasangan dan penyelenggaraan sistem pendawaan yang kurang sempurna tidak selamat digunakan apabila dilakukan oleh individu yang tidak bertauliah. Okey, dia jawab dalam koma-koma Okey, untuk jawapan ni, untuk jawapan bahagian B, silalah gunakan point form. Okey, saya sangat hargai kalau you all jawab menggunakan point ataupun nombor 1 2 3 4 5 6. Itu okeylah. Okey. So sila jawab macam tu. Saya tak nak karangan yang koma salah. Ni dalam SPM Okey. Bukan salah tapi confusing. Okey, sebaik-baiknya gunakan point form. Okey. So sekarang semua orang salin soalan 1. Dah. Kejap korang. Cikgu buka balik tadi. Cuba salin soalan 1. Okey, korang salin sekejap. Cikgu tunggu.
Kalau dah, cakap dah. Okey dah? Cikgu tengah buka buku teks ni, korang nampak tak dekat skrin? Tak. Okey, korang nampak? Cikgu. Nampak soalan je kan? Uh-huh. Okey. Okey, dah ke? Dah. Yang lain? Okey, tak apa. Kejap lagi. Nanti kalau tak siap salin, cikgu, korang boleh salin kan? Nanti cikgu send juga dalam grup supaya korang boleh salin Okey. So sekarang, cikgu nak pergi kepada buku teks ni. So, stop sharing. Okey. Share balik. So, kalau korang tengok, nak kena share ke? Korang ada buku teks kan? Okey, cuba buka buku teks muka surat 16. Okey. Sekejap. PDF. Buku teks. Okey. Okey, so buku teks muka surat 16 Okey, persekitaran. Soalan dia tadi, terangkan punca yang boleh menyebabkan kemalangan di dapur dari aspek persekitaran. Okey, kalau dalam buku teks persekitaran, okey, ada 3 ni keadaan di tempat kerja. Lantai, pencahayaan dan pengudaraan. Jadi apa yang awak nak bercerita ni, jawapan dia adalah lantai, pencahayaan dan pengudaraan. Daripada 3 skop ini. Cikgu ulang Jawapan tadi tu, okay, dia suruh terangkan punca kan. Okay, so you ambil daripada aspek lantai, pencahayaan dan pengudaraan. Okay, so apa yang awak boleh cerita berdasarkan gambar tadi. So, lantai. Okay, jadi siapa boleh bagi tahu saya lantai ni macam mana? Macam mana jawapan yang awak dah jawapan korang dah bagi kan? Dah boleh tengok jawapan kan? Okay, so di sini awak nampak lantai tu basah. Okay, so cara awak nak tulis, okay, dalam jawapan tu, okay, awak nak tulis macam mana? Cuba kaitkan dengan Encik Ahmad. Siapa boleh bagi jawapan yang betul? Awak dah nampak lantai tu. Okay, cuba bagi jawapan yang ada kaitan dengan Encik Ahmad ni. Siapa boleh cuba? Salah tak apa?
Saya Okey, silakan. lantai dapur Encik Ahmad didapati Yes. basah. Okey. Alright. Ayat tu macam tergantung terangkan punca yang boleh menyebabkan kemalangan. Yang boleh menyebabkan kemalangan. Okey. Awak kena berikan sebab dia 6 markah. Okey, point ada 3. Okey. Jadi awak kena beritahu juga, okey. Maksudnya lantai yang basah akan menyebabkan pekerja boleh jatuh kan? Betul tak? So, saya rasa untuk yang ni, okay, you all kena berilah juga punca dan juga apa akibat dia yang boleh menyebabkan. Okay, you all kena tulislah akibatnya. Okay, tapi kaitkan dengan Encik Ahmad. Korang faham tak apa cikgu cuba cakap ni? Faham tak korang? Faham. Okay, faham. So you all tulis jawapan. Okay, jawapan yang pertama tu tadi. Lantai. Okay. Boleh tulis. Yang pertama lantai. Boleh tak korang? Boleh. Okey, tulis point dia lantai. Lepas tu di bawah dia, okey, korang buat dash. Okey. Lantai berada dalam keadaan yang basah. Lantai Encik Ahmad berada dalam keadaan yang basah. Okey, yang boleh menyebabkan pekerja tergelincir semasa menyediakan makanan. Okey, so itu jawapan yang pertama. Okey. Boleh kelas? Saya tunjuk je lah jawapan kat korang ni. Boleh ya korang? Boleh cikgu. Cikgu tunjuk je lah. Lah cikgu ni pun. Alright. Nampak dah kan? Okay, so ini cara jawab yang betul. Okay. Pertama, you all buat lantai. Okay, point yang kita nak tu, lantai. 1 markah. Okay, lantai berada dalam keadaan yang basah. Ya, lantai Encik Ahmad. Okay, you all kena masukkan Encik Ahmad. Lantai Encik Ahmad berada dalam keadaan yang basah yang boleh menyebabkan pekerja tergelincir semasa menyediakan makanan. Okay, so ini 1 markah. So, 1, you dapat 2. Okay. Yang kedua, pencahayaan. Okay. Dapur Encik Ahmad hanya mempunyai 1 lampu. So betul dalam gambar tadi tu, okay, dia hanya tunjuk 1 lampu saja. Okay. So awak kaitkan lampu tu tadi dengan jawapan tu lah. Dapur Encik Ahmad hanya mempunyai 1 lampu yang boleh menyebabkan kawasan dapur berada dalam kurang pencahayaan. Maksudnya nak cerita pencahayaan kurang sebab ada 1 lampu. Okey. Lepas tu ini boleh menyebabkan berlakunya kemalangan. Okey, maksudnya dia masukkan akibat lah. So you all kena jawab macam ni juga. Okey. Yang ketiga, pengudaraan. Okey, dapur Encik Ahmad tidak mempunyai tingkap. Dalam gambar tu dia tak sebut pasal tingkap. Okey, pengudaraan. Okey, tingkap hanya mempunyai 1 penyedut asap. Okay, pengudaraan yang tidak mencukupi boleh menyebabkan pekerja mengalami kekurangan oksigen atau sesak nafas. Okey, korang maksudnya dekat sini jawapan, point, okay, huraian dan juga nyatakan akibat terus. Okay, letak je. Okay, pengudaraan, point pengudaraan, lepas huraian, dapur Encik Ahmad ni tak ada tingkap. Okay, you tulis tak ada tingkap pun you dah dapat 1 markah sebab atau hanya mempunyai 1 penyedot asap tu jawapan kedua. Okay, tapi you still dapat 1 markah lah. Okay, jadi bila ada tidak mempunyai tingkap, apa berlaku? Pengudaraan yang tidak mencukupi menyebabkan pekerja mengalami kekurangan oksigen. Okay, maksudnya dia boleh sesak nafas. Okay, dah dapat 1 markah. Okay, so ini cara yang betul. Tolong ingat kaitkan dengan situasi mesti ada Encik Ahmad. Okay. Alright, soalan B. Okay, nyatakan kepentingan persekitaran di tempat kerja. Ini dalam buku. Okay, awak jawab dia nak berapa? 4 markah. So, mempercepatkan pengeluaran. Ini semua dalam buku teks. Pengeluaran perkhidmatan atau produk, mengurangkan kerosakan harta benda dan peralatan, meningkatkan kualiti produktiviti, mengurangkan risiko atau berlakunya kecederaan atau kematian. Semua 1 markah, so you dapat 4 markah. Okay, so itu saja latihan untuk hari ini. Okay, latihan yang minggu lepas. Okay, so apa yang awak kena buat hari ini? Okay, stop presenting.
Okay, so korang semua, latihan korang hari ni, kerja korang hari ni, cikgu nak korang salin balik soalan tadi ni. Okay, salin dalam buku, tulis. Okay, tulis elok-elok. Okay, buku ni saya nak awak bawa sekali lepas kita dah naik sekolah. Okay, so buku ni perlu ada. Okay, wajib ada. So, ini sebagai bukti yang awak buat latihan. So, salin soalan, gambar tak payah salin. Okay, lepas tu berikan jawapan yang betul. Okay, kemudian saya nak awak hantar pada saya. Okay, hantar pada saya individu. Hantar personal. Okay, dah siap, tulis elok-elok. Ambil gambar dan send kepada saya. Okay, boleh tak? Okay, jawapan yang betul tadi ada kan? So you all boleh tengok balik video ni. Saya tak nak mungkin ada yang dah ambil gambar tadi, ada ke? Dah ada ambil gambar ke? Ada tak? Tak ada. Ada kan? Okay, so yang ada tu baguslah. Okay, yang tak ada you boleh tengok balik video ataupun pandai-pandai lah hantar pada saya hari ini ya. Cikgu tunggu. Boleh Jawapan tu ikut yang cikgu bagi je lah kan? Jawapan yang betul. Jawapan betul. Bukan jawapan yang awak send pada saya tu. Boleh? Faham? Boleh. Okey, soalan lain? Ada soalan lain? Okey, kalau tak ada, cikgu akan stop di sini. Okey, sepatutnya untuk latihan hari ni, tentang angkat-angkat barang tu, cikgu ada sediakan latihan. Okey, berkumpulan. Tapi tak apa, kita tengoklah lain kali ke, tengok macam mana. So, itu saja untuk hari ini. Okey, cikgu tunggu kerja daripada korang, okey? Okey tak? Okey, cikgu. Okey, kejap. Cikgu ambil kehadiran dulu. Download attendance. Kejap. Okey, done. Alright, so itu saja ya korang. Terima kasih. Kita jumpa next class ya. Terima kasih, cikgu.